Assalamualaikum dan salam sejahtera. Bersama saya Muhammad Nuaiman bin Ahmad Zufai bernama matrik 201809. Saya lah Muhammad Nuaiman tu. Okey. Hari ni saya akan terbuat satu review ataupun satu orang kata apa, resensi buku terhadap satu buku yang saya belajar, yang saya ambil course dia tahun ataupun semester ini, iaitu yang bertajuk Kajian Wacana dan Strategi Komunikasi Teori dan Aplikasi. Okey, buku ni orang kata apa? Kita tengok dulu buku ni. Yang orang kata apa, ditulis oleh Prof Normaliza Abdul Rahim. Itu prof saya sendiri. Okey. Untuk bahagian orang kata apa, sedikit orang kata apa, dia punya bahagian awal ni, hak cipta terpelihara 2019. Kita tak dibenarkan mengeluarkan mana-mana bahagian artikel, ilustrasi dan isi kandungan buku ini dalam apa jua bentuk, dengan apa cara sekalipun, sama ada elektronik, fotokopi, mekanik, rakaman atau cara lain sebelum dapat izin bertulis daripada pengarah penerbit UMT Universiti Malaysia Terengganu 2103 Kuala Lumpur, Terengganu, Malaysia. Okey. Buku ni diterbitkan oleh penerbit UMT Universiti Malaysia Terengganu. Ditulis oleh Normaliza Abdul Rahim. Itu je lah. Yang bawah kita tengok isi kandungan. Okey, untuk isi kandungan dia, kita ada yang awal macam biasalah, ada prakata, dedikasi. Lepas tu kita ke bab 1 iaitu kajian wacana. Lepas tu ada kajian wacana ni dalam 3 muka surat macam tu je. Okey, untuk yang bab 2 iaitu teori dan pendekatan wacana. Okey. Teori dan pendekatan wacana ni dia banyak jugalah, daripada muka surat 5 sampai muka surat 16. Okey. Teori yang kita ada dalam ni adalah teori analisis wacana Brown dan Yule 1983. Okey, itu teori kedua. Teori analisis wacana Stubbs 1983. Okey, yang tu yang seterusnya kita ada teori wacana kritis Van Dyke 1977. Okey, teori-teori ni ada yang saya dah orang kata apa, dah upload pun nota-nota dia dekat blog saya. Okey. Lepas tu kita ada pendekatan analisis wacana Normaliza Abdul Rahim 2018. Teori analisis wacana Normaliza Abdul Rahim 2018. Dan soalan 16 kita ada rumusan. Okey, kita nak tengok kandungan dulu ya. Bab 3 pula, analisis wacana tekstual dan ujaran. Okey, kita bab 3 ni mula daripada muka surat 17 hingga muka surat 71. So memang banyak sikit lah. Memang bab ni dia tebal sikit, orang kata apa, panjang sikit. Kita ada pengenalan di muka surat 17. Kita ada metodologi. Lepas tu ada keputusan dan pembincangan, dan rumusan muka surat 62, dan implikasi dan cadangan muka surat 71. Okey, muka surat 70, daripada 71 tu kita ke bab 4 tu strategi komunikasi. Okey. Bab 4 ni dia memang tajuk dia besar lah, strategi komunikasi. Okey, 75. Okey. Kemudian kita tengok bab 5 iaitu taksonomi dan pendekatan strategi komunikasi. Okey, yang ni muka surat 77. Yang ni pun ada, saya dah orang kata apa, buat satu video ataupun pautan video di YouTube dan diletakkan di blog saya sendiri. Bab 6 pula kita ada analisis strategi komunikasi dalam kanak-kanak, dalam kalangan kanak-kanak. Dah tersasul dah. Okey. Untuk muka surat 85 kita ada kata apa, keputusan dan pembincangan. Lepas tu muka surat 94 kita ada rumusan. Surat 95 kita ada implikasi dan cadangan. Okey, muka surat 7 pula kita ada bukan muka surat 7, kita bab 7. Okey, bab 7 kita ada pengenalan je lah, cadangan kajian akan datang dan
bab muka surat 17 tu ada pengenalan. Okey, untuk dia ada 7 bab je. So untuk yang bahagian yang terakhir ni kita ada rujukan dan indeks. Itu muka surat 99 dan muka surat 103. So untuk yang pertama macam biasalah kita ada prakata daripada Profesor Dr. Nurmaliza Abdul Rahim. Okey. Kita tengok sikit prakata dia ada apa. Buku Kajian Wacana dan Strategi Komunikasi, Teori dan Aplikasi ini merupakan buku yang mengandungi teori serta diaplikasikan dalam bentuk penyelidikan. Penyelidikan meliputi kajian lirik lagu, cerita, ujaran dan interaksi dalam perbualan. Buku ini mengandungi dua bahagian iaitu kajian wacana dan strategi komunikasi. Okay, kedua-dua bahagian berkait rapat antara satu sama lain kerana melibatkan komunikasi ujaran, interaksi, teks dan tulisan. Okay, kita bab 1 ni ada mengandungi pengenalan tentang kajian wacana iaitu definisi dan konsep wacana. Okay. Bab 2 pula kita menjelaskan tentang teori dan pendekatan wacana. Dia memang berkait rapat sebab kita pun dah belajar dah. Kita ni resensi ni kita buat di hujung-hujung semester. So kita dah belajar semua dah ni. Dia memang berkait rapat. Terdapat beberapa teori dan pendekatan wacana yang dibincangkan iaitu analisis wacana dan wacana kritis. Okay, untuk bab 3 pula menganalisis 3 kajian wacana yang berkaitan dengan wacana tekstual lirik lagu, wacana tekstual cerita sosial dan wacana ujaran dalam kalangan kanak-kanak. Setiap kajian dianalisis dengan menggunakan teori dan pendekatan analisis wacana yang diperkenalkan dalam buku ni. Okey. Bab 4 dia mengandungi pengenalan tentang strategi komunikasi. Okay, pengenalan meliputi kajian-kajian tentang strategi komunikasi yang berkaitan dengan ujaran dan interaksi yang menggunakan strategi yang menggunakan strategi komunikasi. Okey. Bab 5 ni dia membincangkan beberapa taksonomi dan pendekatan komunikasi tu. Pendekatan serta huraian bagi setiap satu dipaparkan. Yang ni yang kita buat dalam YouTube tu, yang kita buat slide lepas tu masuk YouTube tu kita pautan dia kita letak dekat blog kita. Okey, bab 6 pula kita mengandungi kajian strategi komunikasi dalam kalangan kanak-kanak. Okey, interaksi dan ujaran kanak-kanak dianalisis dengan menggunakan taksonomi strategi komunikasi terkini. Bab 7 iaitu bab akhir mengandungi cadangan kajian mengenai kajian wacana dan strategi komunikasi. Okey. Prof. Nurmaliza Abdul Rahim mengharapkan buku ini dapat membantu penyidik dalam membuat penelitian terhadap bentuk kajian wacana dan strategi komunikasi. Sini tak ada apa, sini ada tulis dengan syukur alhamdulillah, terima kasih Allah, terima kasih mak dan abah. Tu Dr. Nurmaliza, Prof. Nurmaliza punya kata-kata lah. Okey, untuk bab 1 yang macam kita tahu tadi, kita ada definisi tentang semua pengenalan tentang wacana lah. Definisi wacana ni contoh-contoh dia. Wacana adalah satu peristiwa yang dimanifestasikan dalam perilaku linguistik bahasa atau lainnya daripada Edmondson 1981. Okey. Menurut Kamus Dewan pula, wacana merupakan keseluruhan tutur yang merupakan kesatuan ucapan, pertuturan, percakapan dan pembincangan atau pertukaran idea secara lisan. Ia juga boleh merupakan satu kesatuan fikiran yang utuh sama ada dalam bentuk lisan ataupun tulisan. Kita tengok yang tokoh-tokoh yang kita familiar ataupun kita selalu dengar iaitu Asma Haji Omar 1986. Dia mengatakan bahawa wacana ialah keseluruhan pelahiran bahasa oleh penutur atau penulis iaitu sistem bahasa atau dan unsur luar daripada sistem bahasa yang menyumbang ke arah menjadikan pertuturan atau tulisan berkenaan menjadi sesuatu yang bermakna dalam komunikasi. Okey, kita dengar daripada Prof. Nurmaliza Abdul Rahim sendiri iaitu pada tahun 2014. Wacana adalah bahasa yang dilahirkan oleh penutur atau penulis. Bahasa yang ditutur serta ditulis mengandungi makna serta difahami oleh pendengar atau pembaca. Pada 2018 pula Prof ada kata lagi, wacana meliputi ujaran, interaksi, tulisan dan teks yang dianalisis bagi tujuan mencari makna tersirat dan tersurat.
Wacana juga meliputi bahasa simbol, isyarat dan apa jua yang memberi makna kepada semua pihak yang terlibat. Okey. Kita pun masa tak banyak kita nak baca satu-satu kan. Kita tengok bab dua kita ada. Macam tadi lah kita sembang tadi, kita ada teori pendekatan wacana. Teori-teori dah, analisis wacana Brown dan Euler. Kita ada contohnya perandaian, implikator. Semua dalam kita punya analisis ke apa, tak ingat lah kita ya. Okey, lepas tu kita ada teori analisis wacana Stubbs. Ni semua ada dalam blog Van Dyke. Fake lah pun ada dalam kita punya blog semua ada. Okey. Kita ke mana? Sekejap. Okay, bab 3 kita ada analisis wacana, tekstur dan ujaran. Okey. Ni macam-macam lah. Kita ada cerita ataupun metodologi, macam ada teori analisis wacana ni, kandungan, konteks, andaian, semua ni. Daripada model penceritaan nilai sosial, cerita kanak-kanak. Macam mana dah. Buku ni agak menarik lah bagi saya. Orang tak apa, nak belajar. Kita dulu ada latihan-latihan tentang cerita sosial. Nenek datuk ni, watak alim ni. Watak alim ni familiar lah dengan saya yang belajar semester ni. Orang tak apa, banyak kali dengar, banyak kali kita buat latihan apa. Alim. Dia tu. Alim tu. Kira cerita sosial ni semua ada ni. Walaupun ada tajuk kecil dan jiran, tapi more still semua ataupun semua masih tentang alim. Seterusnya kita ke mana kita tak ni laju-laju. Nak laju-laju sebab masa tak banyak. Kalau boleh saya nak baca semua nak baca kat semua kat bawah. Mana dah pergi dah. Ni semua kami dah ada dekat blog ni, yang mana ada latihan-latihan semua dah. Kita ke bab 4 itu strategi komunikasi. Yang ni pun ada dekat blog. Ada, semua ada ni. Kita ringkaskan dalam bentuk orang kata apa, satu peta minda ataupun satu PowerPoint yang senang nak faham lah kan. Okey, bab 5 taksonomi dan pendekatan strategi komunikasi. Yang ni siap buat video ni. Ada kat YouTube, kita boleh tengok nanti. Ni semua ada kat YouTube ni. Kita dah buat bagi orang tak apa faham, senang faham. Okey, bab 6 ni analisis strategi komunikasi dalam kalangan kanak-kanak. Okey, yang ni pun rasanya dah sentuh dah. Memang menarik. Okey, kita ke bab yang terakhir, iaitu bab 7, cadangan kajian yang akan datang. Okey, yang ni orang tepat cadangan-cadangan untuk kajian yang akan datang lah. Apa yang ni, apa yang kurang ke apa ke, tengok sikit. Kajian wacana dan strategi ni untuk pengenalan lah. Strategi komunikasi dapat memberikan kesan dalam pemahaman setiap tulisan, teks, ujaran dan interaksi. Oleh itu, bab ini ingin mencadangkan kajian lain yang berkaitan dengan kajian wacana dan strategi komunikasi. Tu ada bahasa isyarat, ada bahasa bahan bercetak. Lepas tu ada bahan elektronik dan media sosial. Kita ada rujukan. Rujukan ni banyak. Orang kata apa, nak buat buku ni bukan satu benda yang mudah lah. Prof dah berjaya lah buat buku. Prof orang yang kata apa hebat. Tidak tak jadilah Prof. Okey. Keseluruhan buku ni memang orang kata apa berbaloi lah untuk kita miliki. Orang kata apa, kalau tak belajar subjek ni, SEM ni, kita pun tak beli kan. Tapi bila dah beli ni, alhamdulillah lah, buku ni sangat berbaloi. Orang kata apa, banyak ilmu-ilmu ataupun tentang kajian wacana dan strategi komunikasi ni. Kita tengok belakang ni tulis apa. Belakang ni ditulis kajian wacana dan strategi komunikasi, teori dan aplikasi, macam depan tadi juga. Penggunaan teori analisis wacana dan strategi komunikasi dalam kajian dapat memberikan kesan terhadap pendidikan. Teori analisis wacana dan strategi komunikasi yang bersesuaian dengan dan bertepatan dengan kajian juga perlu diambil kira supaya kajian lebih memberi manfaat kepada individu yang berkaitan, serta dapat memberikan kesan terhadap masyarakat seluruhnya.
Teori analisis wacana dan strategi komunikasi juga memberikan kesan terhadap pemahaman dan yang lebih mendalam dalam sebuah kajian. Malah aplikasi daripada teori analisis wacana dan strategi komunikasi boleh digambarkan sebagai kajian yang menarik dengan perbincangan dan huraian yang lebih teliti dan padat. Okay, bawah ni ada penerbit UMT, Universiti Malaysia Terengganu. Alamat UMT, alamat semua tu, lepas tu ada ni, ada kod. So kalau buku ni kalau nak dapatkan, beli yang ni lah, beli yang kata apa, daripada sumber yang betul. Jangan duk putus tip. Kita sokong lah orang kata apa, keluaran-keluaran orang kata apa daripada kita punya pensyarah sendiri kan. Okay, setakat tu saja daripada saya. Sekian, terima kasih. Okay, kat ujung ni saya nak beritahu jawapan yang teka-teki saya sebelum ni. Siapa tengok video ni, siapa yang dapat tahu orang kata apa, video teka-teki tu, jawapan teka-teki tu face mask sebenarnya. Okay, sebab hari tu saya tak beritahu jawapan. So kalau tengok video ni akan dapat satu jawapan daripada persoalan yang lama. Teka-teki yang kat Facebook tu, jawapan dia face mask. Soalan dia yang orang kata apa, benda tu dia tak bernilai, tetapi bila dia tak ada, dia terus bernilai. Macam face mask lah. Dengan kita harga tak sampai RM1 pun kalau ada benda tu ada dengan kita. Tapi bila tak ada ke, gelabah cari. Sebab dia akan jadi RM1,000. Mahal kan? Okay, sekian, terima kasih.